Assalamualaikum. Sistem kuasa solar. Walaupun bagi setengah orang, sistem kuasa solar ni tak berbaloi disebabkan kos peralatan yang tinggi, yang mahal. Tapi realitinya sejak kebelakangan ni, harga peralatan sistem kuasa solar dah semakin murah. Harga dah turun dekat separuh. Dan kalau kita nak bandingkan dengan harga 3-4 tahun lepas, memang jauh bezanya. Dalam pertanian ataupun penternakan, sistem kuasa solar adalah lebih berbaloi kalau kita nak bandingkan dengan generator sama ada petrol ataupun diesel. Berbaloi ini adalah satu perkataan yang subjektif. Sebagai contoh, sama ada berbaloi dari segi kewangan, dari segi harga, ataupun berbaloi dari segi manfaat ataupun benefit yang kita dapat daripada barang yang kita beli. Yang dikatakan berbaloi dari segi manfaat ni, sebagai contoh dalam peternakan ikan air tawar, bagi ternakan ikan yang sensitif dengan oksigen. Untuk pam oksigen biasanya menggunakan tenaga elektrik. Tapi masalahnya semasa blackout tak ada bekalan elektrik, apa yang akan jadi pada ikan? Semua ikan akan mati. Jadi kalau kita gunakan sistem kuasa solar dalam mode UPS, kita boleh bekalkan tenaga elektrik selama 2 ataupun 3 hari bergantung kepada saiz bateri yang kita gunakan dalam sistem kuasa solar. Okey, berdasarkan survey yang saya buat di kalangan penternak ikan dengan sistem biofloc, kebanyakan penternak menggunakan generator jenis petrol sebagai backup power semasa ketiadaan elektrik ataupun semasa blackout. Jadi bila blackout ni, penternak akan pergi ke farm, ke ladang ternakan dan dia orang akan hidupkan generator sebagai backup. Dalam ternakan sistem biofloc ni, dalam satu tangki, jumlah ikan sangat padat. Jadi dalam tempoh 30 minit, kalau tak ada bekalan oksigen, semua ikan ni akan mati. Maksudnya penternak cuma ada masa 30 minit saja untuk hidupkan generator. Bermaksud penternak kena sentiasa berada di farm, nak balik kampung pun susah, nak pergi jalan-jalan pun susah. Berbanding dengan sistem kuasa solar ni, proses transfer power tu adalah secara automatik. Untuk sebuah generator yang berkualiti dengan output power 5 kVA, harga sebuah generator antara 4 hingga RM5,000. Tapi untuk sistem hybrid ni, kos antara RM5 hingga RM6,000. Dan tujuan siri video ni adalah untuk bantu tuan-tuan untuk kurangkan kos pemasangan sistem solar hybrid ni. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan daripada zero sampailah tuan-tuan boleh pasang sendiri tuan-tuan punya sistem ni, dan pada masa yang sama tuan-tuan boleh jimatkan kos pemasangan. Sebab kos pemasangan solar ni memang agak tinggi juga. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat sendiri, boleh pasang sendiri, tuan-tuan boleh jimatkan kos. Dan tuan-tuan yang tak ada pengalaman pun tuan-tuan jangan risau. Siri video ni memang beginner friendly. Tuan-tuan yang tak pernah buat pun tuan-tuan boleh buat. Jadi untuk video yang pertama ni, kita akan mulakan dulu dengan sedikit pengenalan macam mana sistem solar hybrid ni berfungsi, dan saya akan share dengan tuan-tuan macam mana cara untuk tuan-tuan pilih solar hybrid inverter. Inverter yang saya pilih kali ini dan saya akan gunakan dekat rumah ni adalah daripada SRNE model HES4855S100-H. SRNE ni memang famous, cuma dekat Malaysia tak ramai yang bawa masuk, sebab tu kita jarang nampak dekat Shopee, dekat Lazada, jarang kita nampak brand ni. Tapi brand ni memang sangat berkualiti, dan ada juga 2-3 brand yang kita tengok dekat Shopee, dekat Lazada tu, dia beli barang daripada SRNE dan dia rebranding gunakan brand sendiri. Inverter kali ni memang agak besar sebab saya bukan saja nak gunakan ni sebagai backup power saja, tapi saya akan gunakan sistem kuasa solar ni untuk kegunaan di rumah saya. Tapi tuan-tuan jangan risau, untuk kegunaan di ladang ternakan sama saja dengan kegunaan di rumah. Kita boleh gunakan barang yang sama. Sedikit info tentang inverter ni. Inverter ni adalah inverter sistem 48 volt dan maksimum output power daripada inverter ni adalah 5500 watt. Dan kalau tuan-tuan nak sambungkan kepada solar panel, maksimum solar panel adalah 6000 watt. Tentang solar charging, maksimum charging current untuk solar adalah 100 amp. Walaupun yang kita cerita ni adalah tentang solar hybrid inverter, tapi inverter ni boleh berfungsi tanpa solar panel dalam UPS mode. Itu yang biasa kita gunakan sebagai backup power untuk pam oksigen. Dan lagi satu yang paling penting, ciri yang ada pada inverter ni boleh berfungsi tanpa bateri. Saya ni pun sebenarnya bukanlah jenis yang berduit sangat. Jadi bila nak beli satu barang tu, saya akan pilih betul-betul. Dan cerita pasal inverter ni memang produk yang baru daripada SRNE. Dia launching pada bulan 7. Kemudian saya tunggu selama 3 bulan baru boleh place order. Sebab masa dia launching tu terus out of stock. Kilang pun tak sempat buat sebab memang ramai yang tunggu inverter ni. Sebab diorang tahu inverter ni memang berkualiti dan dia ada ciri-ciri yang tak ada pada inverter yang lain. Sekejap lagi saya akan ceritakan dengan detail apa ciri-ciri yang istimewa yang ada pada inverter ni.
Okey, walaupun saya terpaksa tunggu 3 bulan baru ada stok untuk beli inverter ni, tapi bila saya dah place order, saya dah beli inverter ni, dia cuma ambil masa 4 hari saja untuk ship direct daripada China ke Malaysia, dan shipping dia gunakan FedEx. Sebab tu memang cepat, 4 hari dah sampai. Saya pun terkejut ni, kali pertama ship daripada China 4 hari dah sampai, memang laju. Dan harga inverter ni RM4,500. Bila dah sampai ke Malaysia, saya kena bayar tax dan juga handling fee lebih kurang RM204 kepada FedEx, dan kos shipping daripada China ke Malaysia adalah free shipping. Dan sekarang ni pun bila saya tengok memang cepat untuk shipping, saya pun order lagi satu barang. Saya order modul untuk wifi untuk kita sambungkan kepada inverter, dan kita boleh monitor inverter ni hanya dengan menggunakan handphone ataupun daripada komputer saja. Dan bagi tuan-tuan yang first time nak pasang solar ni, tuan-tuan jangan risau. Dalam video ni saya akan share sikit tentang pengenalan kepada sistem solar hybrid dan juga cara nak pilih inverter. Dan dalam next video saya akan share pula macam mana cara tuan-tuan nak pilih kabel yang sesuai untuk sistem kuasa solar ni. Dan kemudian barulah kita akan buat pemasangan solar panel. Selepas tu kita akan buat pemasangan lengkap untuk sistem kuasa solar hybrid ni. Kita tengok dulu apa terminal-terminal yang ada untuk kita buat sambungan nanti. Yang paling hujung dekat sini adalah AC in. Ini adalah untuk kita buat sambungan ke TMB. Dan untuk sambungan ke TMB ni, inverter ni adalah load, dan kita tak akan ada power yang keluar daripada sini masuk ke TMB. Dan untuk inverter yang biasa, dia tak ada protection. Maksudnya kadang-kadang inverter tu dia boleh keluar juga power dekat sini pergi dekat power TMB, dan benda tu memang adalah salah dan berbahaya kepada staf-staf TMB yang buat kerja dekat tiang elektrik. Jadi itu adalah salah satu kelebihan utama yang ada pada inverter ni. Ini adalah untuk AC in, dan bila kita dah sambungkan AC in ni, inverter ni adalah load dan bukanlah punca power. Dan dekat sebelah sini kita ada live, neutral dan juga earthing. Ini adalah bahagian AC out. AC out ni kita boleh sambungkan direct kepada kita punya soket plug, ataupun kita sambungkan kepada external DB, dan bukannya DB yang ada dekat dalam rumah kita. Sebab sistem yang kita buat ni adalah sistem off grid. Maksudnya kita tak ada sambungan ke TMB. Dan untuk keselamatan, tuan-tuan kena buat DB berasingan untuk sistem kuasa solar hybrid ni. Kecuali kalau tuan-tuan dah mohon permit untuk buat sambungan ke rumah, itu tak ada masalah. Tapi kalau tak ada permit, kita jangan sambungkan kepada TMB. Dan dekat atas ni semuanya adalah communication port untuk kita sambung kita punya modul wifi dan juga USB output untuk sambungkan kepada komputer. Dan yang ni pula, yang ni kita panggil sebagai dry contact relay. Kita boleh gunakan dry contact ni untuk hidupkan generator secara automatik, dan tu kita akan bincang lebih detail kemudian. Dan untuk generator yang kita nak gunakan dry contact ni, misalnya generator yang ada electric starter. Dan sebelah sini adalah terminal utama untuk sambungan bateri, dan semuanya ada label yang mana satu negatif, mana satu positif. Jangan risau tuan-tuan, takkan tersalah. Tuan-tuan kena tengok betul-betul yang mana satu negatif, mana satu positif. Dan yang hujung sini ini adalah untuk sambungan kepada solar panel, ada positif, ada negatif. Ini saja sambungan yang ada yang tuan-tuan kena buat untuk sistem kuasa solar hybrid ni, dan nanti saya akan tunjukkan satu persatu macam mana tuan-tuan nak buat sambungan ni nanti. Salah satu benda penting yang orang selalu terlepas pandang dalam pemilihan inverter ni adalah design casing inverter ni sendiri. Kalau tengok inverter ni sebelah kanan, ni sebelah atas langsung tak ada lubang, dan sebelah sini pun tak ada lubang langsung. Jadi kalau untuk design inverter macam ni, bila tak ada lubang, kita tak akan ada masalah serangga. Dan musuh utama dalam inverter solar ni adalah cicak. Bila cicak masuk, kemudian berlaku short circuit, inverter terus akan rosak, inverter akan terbakar. Jadi memang penting kalau nak cari inverter ni, tuan-tuan kena tengok juga design casing ni fully enclosed ataupun tak. Dan untuk enclosure ni, dia memang waterproof, dustproof, insect proof, dan boleh tahan air masin. Untuk bahagian cooling yang ada fan dan juga heatsink dekat dalam ni, yang ni berada dalam casing berasingan. Dia memang separate dan tak ada laluan masuk daripada casing ni ke dalam kita punya main unit ataupun kita punya main casing ni. Okey, untuk hari ni dari segi pemasangan, apa yang saya boleh share dengan tuan-tuan adalah pemasangan inverter ni dalam mode UPS ataupun uninterruptible power supply. Konsep dia sama dengan UPS yang kita guna pada komputer, pada server. Tapi perbezaan yang ketara adalah sistem yang kita nak buat ni kapasiti berpuluh kali ganda lebih besar daripada UPS yang kita guna pada komputer, pada server. Untuk mode UPS ni, peralatan dan keperluan yang kita perlukan, yang pertama adalah hybrid inverter, yang kedua bateri,
dan juga AC power source. Dekat rumah ni saya akan gunakan power daripada TNB sebagai AC source dan tuan-tuan boleh gunakan juga generator sebagai AC power source. Bila ada sambungan dengan TNB ni, satu benda yang tuan-tuan kena ingat, sambungan kita ni, inverter ni adalah sebagai load, bukanlah power source ataupun punca kuasa untuk masuk ke dalam DB pergi ke TNB. Bukan, yang tu salah, yang tu perlukan permit. Konsep yang kita nak buat ni adalah load. Sama juga macam dalam rumah kita nak onkan TV, lampu dan juga TV tu adalah load. Ni pun sama juga. Apa yang jadi dekat sini, power TNB yang masuk kepada inverter, dia akan bypass, pergi dekat kita punya peralatan dekat pump oksigen ataupun water pump. Dan bila tak ada power daripada TNB, inverter ni akan gunakan power daripada bateri, dia akan ubah kepada AC 240 volt untuk hidupkan kita punya pump semasa blackout. Fungsi sistem yang kita nak buat hari ini memang sama macam UPS dan sebab itulah dipanggil sebagai UPS mode. Dan perbezaan yang ketara macam saya cakap tadi adalah dari segi kapasiti bateri. Kapasiti bateri kita adalah lebih besar berbanding dengan UPS yang biasa. Dan memandangkan inverter kita ni adalah inverter 48 volt. Jadi kita perlukan 4 biji bateri 12 volt. Kita sambungkan secara siri. Jadi kita akan dapat 48 volt. Dan untuk setup ni, tak semestinya tuan-tuan kena gunakan sistem 48 volt. Tuan-tuan boleh gunakan juga sistem 24 volt ataupun 12 volt. Dan selain daripada bateri dan inverter, aksesori lain yang kita perlukan adalah DC kabel dan juga DC breaker. Tentang size breaker, size kabel ni sebenarnya sebelum ni saya dah cover dalam video-video yang lain. Tapi tuan-tuan jangan risau, untuk next video nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail lagi macam mana cara tuan-tuan nak tentukan size kabel dan juga cara nak tentukan size breaker yang betul. Tapi untuk hari ini saya gunakan kabel 6 AWG ataupun 16 mm dan DC breaker 63 mm sebagai demo. Untuk bateri kita ada 4 biji bateri 12 volt. Satu bateri ni 100 mAh dan sambungan adalah sambungan secara siri untuk kita tingkatkan nilai voltage. Dan bila kita buat sambungan secara siri ni, yang berganda adalah voltage tapi kapasiti tetap sama. Jadi pada 4 bateri yang kita ada sekarang ni, kita ada sistem 48 volt dengan kapasiti 100 mAh. Dan untuk sambungan, positif bateri yang pertama sambung pada negatif bateri yang kedua. Kemudian positif bateri yang kedua disambung pada negatif bateri yang ketiga. Kemudian bateri ketiga ni positif sambung kepada negatif bateri yang keempat. Inilah kita panggil sebagai sambungan secara siri. Voltage 48 volt, kapasiti masih lagi sama 100 mAh dan bateri ni adalah bateri jenis SLA ataupun seal lead acid. Bateri ni pun nanti kita akan upgrade, kita akan gunakan bateri lithium ion phosphate. Untuk sementara ni saya akan gunakan bateri ni dulu. Dekat sini pun tuan-tuan dah boleh nampak, walaupun kita gunakan solar hybrid inverter, tapi kita tak ada sambungan solar panel dan kita tak perlukan solar panel untuk UPS mode ni. Dan salah satu kelebihan inverter ni adalah kita boleh buat sistem kuasa solar tanpa bateri. Dan yang tu pun saya akan tunjuk nanti bila dah solar panel yang baru dah sampai nanti, saya akan buat sistem kuasa solar tanpa bateri. Mana satu tuan-tuan nak guna bergantung pada kesesuaian dan juga kemampuan tuan-tuan. Untuk mode UPS ni saya akan sambungkan kabel positif pada terminal inverter dan kita akan sambungkan pada breaker dekat kabel positif. Untuk sambungan kita buka dulu kabel gland ni. Dia memang besar. Kita keluarkan rubber seal yang ada dalam ni. Buat masa ni untuk demo kita akan pasang dulu. Bila dah buat pasangan betul nanti baru kita akan gunakan semua ni. Kabel positif pada terminal positif. Kita sambungkan kabel positif pada breaker. Sambungkan kabel negatif pada breaker dan pastikan breaker dalam keadaan off, turun ke bawah. Kita cek semula sambungan tadi, pastikan betul. Kemudian kita boleh upkan breaker ni. Kita onkan inverter. Okey, inverter kita pun dah hidup. Kita tengok dekat sini. Okey, lampu sini dah menyala, bermaksud kita dah ada output AC dekat kita punya AC out di bawah ni. Untuk kita test AC output daripada inverter ni, saya akan pasangkan soket untuk tripping plug ni. Saya akan pasangkan dekat sini. Dan kabel ni kita akan sambungkan pada bahagian AC out. Saya akan mountkan dulu plug ni. Okey, sebelum kita nak buat sambungan pada bahagian AC out ni, kita akan matikan dulu inverter dan kita akan turunkan breaker. Kita buat sambungan, kemudian baru kita akan onkan balik.
Okey, selesai sambungan earth pada earth, neutral dan juga live. Kemudian lagi satu kabel untuk AC in, dan untuk setiap sambungan ni tuan-tuan jangan risau, dekat sini memang ada label live, neutral dan juga earth. Kita follow je. 3 jenis sambungan yang saya buat tadi. Yang pertama adalah sambungan kepada bateri, positif dan juga negatif. Kita ada AC out dan juga AC in. Untuk mode UPS ni saja sambungan yang kita perlukan dan kita tak ada sambungan kepada solar panel. Kita akan pasangkan balik cover ni, dan first time saya tengok inverter yang cover ni memang betul-betul waterproof, air tak boleh masuk. Ni memang ada rubber seal, memang tebal. Sebab itulah air tak boleh masuk pada bahagian ni. Walaupun dekat sini kita nampak macam ada lubang, tapi air takkan boleh masuk. Jadi kita dah boleh upkan balik breaker dan kita boleh onkan inverter ni. Untuk kita test output daripada inverter ni, saya akan cuba hidupkan blender ni. Okey, dah ada output. Kalau tuan-tuan beli apa saja brand inverter pun, dekat dalam kotak akan ada manual, dan dalam manual ni memang ada cerita step by step macam mana tuan-tuan nak setting inverter, daripada pemilihan bateri, nak pilih priority. Dan manual ni memang straightforward, tuan-tuan boleh pilih, tuan-tuan boleh tengok apa yang dia recommend untuk setting inverter ni. Dan manual ni jangan risau, memang straightforward saja, memang mudah saja. Satu lagi benda penting yang selalu orang terlepas pandang dan orang tak ambil kira, dan kadang-kadang orang nak ukur tak ada oscilloscope, adalah output waveform. Kita nak tengok sama ada pure sine wave ataupun modified sine wave. Kalau kita nak running peralatan yang sensitif, AC motor, komputer dan apa saja peralatan yang sensitif dengan output waveform ni, kita kena pastikan inverter kita ni adalah pure sine wave. Jadi kita akan test, kita nak tengok output wave daripada inverter ni sama ada pure sine wave ataupun tak. Untuk ni saya akan gunakan oscilloscope ni. Kita cuba onkan plug. Okey, kalau kita tengok dekat oscilloscope ni, tuan-tuan boleh nampak output daripada inverter ni memang pure sine wave inverter. Sebab kadang-kadang walaupun ada inverter yang mahal, tapi outputnya bukanlah pure sine wave, tapi modified sine wave. Kalau kita gunakan inverter yang modified sine wave untuk motor ataupun peralatan-peralatan elektrik yang sensitif, peralatan tu akan cepat rosak. Jadi sebab itulah penting tuan-tuan kena pastikan output inverter yang tuan-tuan nak beli tu mestilah pure sine wave. Tapi untuk yang ni memang confirm pure sine wave. Jadi kalau tuan-tuan memang nak set up sistem 48 volt, saya memang sangat rekomenkan inverter ni. Dan kalau tuan-tuan memang dah ada sistem kuasa solar, sistem 48 volt, nak ganti inverter baru, dapatkanlah inverter ni. Okey, untuk pemasangan penuh nanti, kita tak pasangkan pada soket outlet untuk tripping plug ni, tapi kita akan pasangkan kepada DB ni. Maksudnya daripada AC out daripada inverter ni akan masuk ke DB, dan kita akan buat wiring AC sama macam wiring yang ada dekat dalam rumah kita. Jadi saya akan share juga dengan tuan-tuan macam mana cara nak buat DB dan nak buat wiring pada bahagian AC ni. Dan konsep wiring daripada DB ni pergi ke peralatan elektrik adalah sama dengan wiring dalam rumah kita. Cuma bezanya kalau dekat rumah kita, power daripada meter masuk ke dalam DB. Tapi untuk sistem ni, power adalah daripada inverter. Dan untuk grounding ataupun earthing, kita akan buat dalam DB ni, kita boleh tanam rod. Sama macam dekat rumah kita. Sekejap lagi kita akan masuk ke dalam. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana cara untuk tuan-tuan nak pilih inverter ni berdasarkan keperluan sistem yang tuan-tuan nak buat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat sistem yang besar, sistem 48 volt, memang saya sangat rekomenkan tuan-tuan beli inverter ni. Tapi kalau tuan-tuan nak buat sistem yang lebih kecil, tuan-tuan boleh buat sistem 24 volt. Tapi yang penting macam mana cara tuan-tuan nak pilih inverter ni berdasarkan keperluan dan juga pemasangan tuan-tuan. Jom kita masuk dalam. Sebelum saya ceritakan cara untuk pilih inverter ni, kita cuba kenali dulu inverter ni. Dan pernah ada yang tanya kenapa dipanggil sebagai hybrid inverter. Inverter ni dipanggil sebagai hybrid inverter sebab dia ada lebih daripada satu power source. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, power source yang pertama adalah daripada solar panel dan yang kedua adalah AC power. Dan AC power pula terbahagi kepada dua. Yang pertama daripada generator dan yang kedua adalah daripada utility ataupun power daripada TNB. Dan dekat dalam inverter ni, dia ada solar charge controller, dia ada automatic transfer switch, ada AC battery charger dan ada juga inverter dekat dalam ni. Dan nama pun dah memang inverter. Jadi dekat dalam ni memang dah ada inverter. Semuanya dah komplit. Tapi yang penting tuan-tuan kena ingat, tak semua hybrid inverter boleh berfungsi tanpa bateri. Tapi yang ni memang boleh berfungsi tanpa bateri.
Untuk cara-cara kita nak pilih inverter ni, kita gunakan inverter ni sebagai guideline. Yang pertama, tuan-tuan kena tentukan dulu sistem voltage sama ada 12 volt, 24 volt ataupun 48 volt. Untuk hybrid inverter 12 volt, kebiasaannya maksimum power output adalah 1500 watt ataupun 1000 watt. Jadi kalau load sistem yang tuan-tuan nak buat tu di bawah pada 1000 watt, tuan-tuan boleh gunakan sistem 12 volt. Tapi untuk sistem yang lebih besar, tuan-tuan kena pilih sistem voltage 24 ataupun 48 volt. Tapi pada pandangan saya, kalau tuan-tuan nak gunakan sistem ni sebagai backup power untuk UPS, tuan-tuan boleh gunakan sistem 24 volt. Tapi saya pilih 48 volt, sistem yang lebih besar, sebab ada dua kegunaan. Yang pertama sebagai backup power, dan lagi satu adalah untuk gunaan barang elektrik yang ada dekat rumah saya. Untuk solar charge controller pula, untuk hybrid inverter ni pun ada PWM dan juga MPPT. Tentang beza PWM dan MPPT ni, tuan-tuan boleh tengok video yang saya dah buat sebelum ni. Yang kedua adalah maximum voltage daripada solar panel. Untuk inverter yang ni, maximum voltage adalah 500 volt DC. Untuk sistem yang lebih kecil, kebiasaannya maximum voltage ni adalah lebih rendah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau untuk sistem yang 48 volt ni, maksimum 500 volt DC dan minimum voltage adalah 120 volt. Jadi kalau tuan-tuan sambungkan kepada solar panel dan array tu di bawah 120 volt, sistem ni tak akan cas langsung bateri. Dia mesti lebih pada 120 volt baru dia akan mula cas bateri daripada solar panel. Jadi kalau tuan-tuan plan nak gunakan jumlah solar panel yang kecil, tuan-tuan kena pilih sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Untuk inverter ni saya perlukan sekurang-kurangnya 120 volt. Sebagai contoh, saya boleh gunakan 4 keping solar panel 400 watt. Bila kita sambungkan secara siri, kita akan dapat voltage lebih kurang dalam 160 volt. Untuk sistem yang besar, panel pun kena besar. Dan untuk sistem yang besar ni, maksimum power daripada solar panel adalah 6000 watt. Jadi tuan-tuan kena sesuaikan maksimum power daripada solar panel ni dengan inverter yang tuan-tuan nak guna dan berapa banyak solar panel yang tuan-tuan nak guna. Tuan-tuan kena tengok maksimum input voltage dan juga minimum input voltage. Katakanlah tuan-tuan pilih inverter yang maksimum input voltage daripada solar panel adalah 100 volt. Jadi tuan-tuan tak boleh sambungkan solar panel. Array itu mestilah tak boleh lebih daripada 100 volt. Kalau lebih pada 100 volt, inverter akan rosak. Dan pemilihan inverter ni juga dipengaruhi oleh jenis bateri yang tuan-tuan nak gunakan. Ada inverter yang boleh support bateri sil lead acid dan juga lithium ion phosphate. Dan ada juga hanya boleh gunakan bateri SLA saja dan tak boleh gunakan untuk bateri lithium ion phosphate. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan bateri lithium ion phosphate, pastikan inverter yang tuan-tuan pilih tu memang support bateri lithium ion phosphate. Dan selalunya kalau inverter yang boleh support bateri lithium ion phosphate, dia boleh support juga bateri SLA ataupun sil lead acid battery. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe untuk sambungan pasal sistem kuasa solar ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.